Right. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada audiens, kepada subscriber di YouTube channel Cikgu Akin Account. Alright. So, insyaAllah tengah hari ni 12.30. So kita baru masuk 12.31. So, hari ni kita bersama dengan seorang pendidik hebat pendidik hebat, Cikgu Syariah untuk berkongsi dengan anda. Apa khabar cikgu? Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Okay. So kepada anda audience ataupun dan juga subscriber di YouTube channel Cikgu Akin, boleh jemput untuk kongsikan live sharing kita tengah hari ni kepada kenalan-kenalan ataupun di media sosial masing-masing supaya perkongsian kita hari ni dapat berikan manfaat kepada yang memerlukan. Alright. So insyaAllah. So Cikgu Syariah dekat mana tu? Dekat mana rumah. tu? Dekat rumah. Dekat Shah Alam ya cikgu? Betul kat Shah Alam. Okay, betul-betul. Okay, so sambil-sambil tu so sebelum kita terus ke kita punya perkongsian hari ni, saya jemput anda semua untuk sama-sama kongsikan kita punya live petang ni ke media sosial masing-masing. Boleh je share supaya yang lain pun dapat juga benefit daripada sharing kita petang ni. Okay. Right. So saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber YouTube channel Cikgu Akin Account. So sekarang dah masuk 302 subscriber, Alhamdulillah. So thank you. So terima kasih atas sokongan you guys. Ada juga dalam kalangan pelajar, dalam kalangan ibu bapa pun ada juga. So semoga setiap perkongsian yang Cikgu Akin akan kongsikan dalam YouTube channel ni, you guys boleh gunakan sebagai rujukan, sebagai orang kata macam maklumat tambahan untuk tambahkan ilmu, untuk sama-sama berkongsi dengan orang lain. Okay, so insyaAllah hari ni chit-chat 30 minit bersama dengan Cikgu Ekonomi kita. Betul ke Cikgu mengajar ekonomi? Okey, betul. Mengajar ekonomi dan perniagaan. Perniagaan SPM. Cikgu Syariah ni mengajar dah lama ni. Betul tak cikgu? Daripada bila? Daripada 2015. 2015, Alhamdulillah. Okay, so kepada audience, kepada audience boleh dengar suara kami dengan clear tak? So kalau boleh dengar, boleh Cikgu Akin jemput you guys untuk kongsikan di ruangan komen. Kalau boleh dengar, boleh komen clear, boleh jelas dengar tu. Supaya apa yang kita orang nak sampaikan ni dapatlah dapat sampai zam masuk dalam hati. Okay, thank you Nisa. Nisa cakap clear, Alhamdulillah. Okay, so cikgu, so kita nak mulakan perkongsian kita hari ni, tapi sebelum tu cikgu, saya punya audience ni ada jugalah yang tak kenal siapa Cikgu Syariah yang sama dengan Cikgu Akin ni. Jemput cikgu untuk kongsikan serba sedikit cikgu mengajar dekat mana, mengajar subjek apa, setakat ni macam mana dengan kelas online masa lockdown ni. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Akin. Sebelum tu terima kasih jemput saya lah untuk berkongsi orang kata berkongsi serba sedikit apa yang saya mengajar ni. Okey, so nama saya Cikgu Syariah lah kan. Okey, so saya mengajar dua subjek. Okey, ekonomi dengan perniagaan tingkatan 4 dengan 5. SPM lah kita kata kan. So tak pernah ada pengalaman mengajar student yang bawah pada form 4 dengan form 5. So mengajar budak dewasa. Okay, and then saya dah mengajar daripada macam yang Cikgu Akin tanya tadi, daripada 2015 sampai sekarang lah kita kata. Okay, kiranya 2015 sampai 2019 tu fizikal. So start 2020 dah jadi online kan, dah banyak online. Okay, so mengajar online ni dia lagi mula tu last year tu memang kita rasa macam first time, sebab first time kita mengajar online kan. And then saya rasa pun
Malaysia pun first time belajar online ni, online learning ni kan. Okay, so rasa masa tu memang rasa macam lagi penat, lagi tension, lagi stress daripada mengajar fizikal. Fizikal kita penat daripada satu tempat ke satu tempat je kan. Tapi yang online kelas ni penat semua, maksudnya dari segi kawalan emosi kita lah. Lepas tu saya kalau dari segi fizikal tu saya dah mengajar banyak tempat daripada KL, pergi ke Putrajaya, kira daripada bukannya stay kat Shah Alam sajalah. Okey, faham. Kalau you guys nak tahu Cikgu Syariah ni dia bukan start daripada sebagai seorang pendidik terus tau. Habis belajar terus mendidik tau. Saya difahamkan Cikgu Syariah ni sebelum ni bekerja dekat firma undang-undang. Betul tak Cikgu? Betul. Saya bekerja kat lawyer firm, pejabat peguam. Tapi bukan sebagai peguam lah, bukan sebagai bukannya masuk court apa, tapi bekerja belakang tabir sebagai admin. So uruskan admin campur dengan finance. So account lah, sikit-sikit account macam Cikgu Hakim ajar tu. Lepas tu sambil tu saya buat tutor ni lah, part time tutor. Okay, so itu bidang pendidikan ni bukan sebab minat lah, tapi sebab nak cari income lebih. Nak cari income lebih. So bila buat tutor ni rasa macam best pula. So lagi best tu yang resign kat sana and then terus buat full time lah jadinya. Jadi macam orang kata macam apa turning point cikgu apa turning point cikgu untuk buat keputusan berhenti kerja? Sebab kita pun faham kalau bekerja full time ni kita pun boleh dapat income konsisten, kita tak perlu nak fikir pagi sampai petang, habis malam dah rehat. Tapi bila cikgu mengajar ni kita macam cabaran kita waktu bekerja ni fleksibel, dalam masa yang sama kita akan orang kata lebih perlukan tenaga. Apa turning point cikgu memilih jalan tutoring ni? Memilih kenapa saya boleh berhenti kerja lah, kira katakan kan, sebabnya kalau ikutkan masa saya kerja sebagai full time dengan part time tutor tu gaji memang tinggi lah, kira katakan dah memang selesa. Tapi yang membuatkan saya rasa memang nak berhenti tu dari segi bila kita buat dua kerja dalam satu masa, dia akan adanya kekurangan dan kelebihan. Maksudnya saya akan lebih motivate kat mengajarlah tutor kan, tutoring. So kerja hakiki saya tu jadi macam merudum sedikit. Tu satu. Yang tu saya nampak lah. So walaupun saya dah catch up pun buat lagi yang terbaik pun memang tak akan sama. Sebabnya yelah kita tak boleh buat dua benda dalam satu masa kan. Lepas tu yang kedua, bila mana student nak ambil kita sebagai tutor, so kita tak cukup masa, tak ada masa. And then yang paling ada masa tu ada student saya tu habis exam and then result dia dapat elok, maksudnya dapat A lah. Alhamdulillah. Saya rasa memang jalan saya. Masa tu memang dah rasa macam nak stop, dah masa tu macam fikir betul ke nak resign ni kan. So bila sudah dapat yang membuat saya betul, maksudnya apa yang saya ada ni sudah dapat, and then dia bagi hasil dengan dia dapat result elok. Alright, okay, dapat. So far saya nak tanya dengan audience kita lah yang join petang ni yang join tengah hari ni, boleh dengar suara kami ke? Sebab di bahagian saya dengar suara Cikgu Syariah, dia macam light sikit, tapi saya dapat point dia dekat sini. So Cikgu Syariah salah satu daripada turning point dia, orang kata ambil keputusan untuk mengajar secara sepenuh masa bila dapat tahu student yang ambil exam besar dapat A. So jadi macam satu motivasi kepada diri Cikgu Syariah untuk orang kata teruskan dengan keputusan berhenti kerja dan mengajar secara sepenuh masa. Okey, tahniah Cikgu. Okey, so insyaAllah
So petang ni kita akan diskusikan, kita akan berkongsi dengan lebih mendalam tentang 3 tip untuk menarik minat pelajar belajar secara online. So kita faham kita faham pelajar-pelajar akan ada banyak kekangan, akan ada banyak halangan untuk buat PDPR secara online ni daripada rumah ni. So ada student yang rasa macam belajar secara online tak efektif sebab tak faham, lagging, banyak isu-isu internet dan sebagainya. Alright. So boleh jadi juga sebab kalau dulu masa belajar secara fizikal jumpa dengan member. Boleh, kalau tak tahu boleh terus tanya kan. Tapi disebabkan orang kata macam okey, tak apa je kalau secara, ada orang secara online boleh, ada orang secara online tak boleh. Okay. So dia sebenarnya banyak je isu. Minggu lepas kita dah kongsikan dengan student Kodis Warren. Okay. So tak apa, kita bagi laluan kepada Cikgu Syariah. Mungkin line internet connection tak berapa nak stable. Okay. So dekat sini nak cakapnya ramai orang terkesan lah dan salah seorangnya pelajar. Jadi kita nak bincangkan petang ni berkaitan dengan isu pelajar dan macam mana pendidik tu sendiri ataupun tutor tu sendiri boleh orang kata boleh tarik minat pelajar yang tak minat tu untuk sama-sama minat belajar juga secara online. Sebab kita tak boleh nak biarkan je tau. Kita tak boleh nak biarkan je pelajar yang tak minat ni biar je dalam dunia dia. No. So tugasan kita adalah untuk tarik student ni sama-sama dengan kita dalam on the right track. Sebab kita pun faham Cikgu Syariah, even saya sendiri, Cikgu Hakim sendiri pun mengajar pelajar yang level SPM. Jadi kami ni yang level SPM ni kena bagi sepenuh orang kata effort untuk bantu pelajar-pelajar SPM ni supaya sama-sama ada momentum untuk ambil SPM. Sebab tak lama lagi. Sekarang dah bulan 6 kan? Kita nak ke bulan 8, bulan 9 kan? So Cikgu Syariah okey ke tu? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, so silakan Cikgu. Menurut Cikgu, apa tip yang pertama untuk menarik minat pelajar ni belajar secara online dengan kita? Okey, okey, dari pihak saya satu kita kena mahir guna teknologi lah. Teknologi kat sini ni maksudnya tools lah. Macam mana kita nak guna macam contoh kita kan banyak platform online learning sekarang kan. Masa awal-awal hari tu semua orang guna Zoom. Kan masa tu semua guna Zoom kan. Saya rasa kira setiap satu rumah tu semua ada Zoom kan. Okay. So memang kena guna teknologi lah dengan Zoom. Kita ada pelbagai Webat, Google Meet, lepas tu macam Cikgu Hakim ni Seriat, lepas tu ada orang kata OBS, and then yang student saya rasa student sekarang guna ada satu platform tu yang dia guna untuk berinteraksi dengan kawan-kawan dia kan. Zaman learning zaman online, so tak boleh jumpa fizikal, kita jumpa Zoom. Saya pun ada juga buat macam tu dengan kawan-kawan. Sebabnya nak jumpa tak boleh nak rentas negeri, tak boleh nak rentas daerah raya pun secara online kan. So kita kena mahir guna teknologi. Bukan setakat kita sebagai tutor, tapi student tu sendiri juga kena pandai juga untuk guna teknologi lah. Macam tutor lagi lah kena tahu macam mana nak buat, macam mana nak guna, and then macam mana nak buat kelas tu lagi menarik. Macam saya daripada memula saya memang mahir sangat dengan Zoom, guna dia punya whiteboard apa semua kan. So tapi sebab Zoom ni kena ada yang kena berbayar kan untuk untuk masukkan satu lagi, sebab saya mengajar sambil saya guna iPad. So saya nak kena tengok juga student tu nampak apa yang diorang nampak. Okay, so daripada saya mahir guna Zoom, saya beralih kepada Google Meet semula. Google Meet. Bila beralih ke Google Meet tu, mula macam mana nak guna ni, macam mana nak guna kan. So kita
ibarat katak di bawah tempurung, so kita kena belajar macam mana nak guna, nak suruh jangan pula cikgu macam mana saya nak ni, nantilah cikgu nak kena Google dulu tengok macam mana. So kita kena make sure sebelum kelas tu kita dah pandai dah, kita dah tahu, bukanlah pandai maksudnya 100%, so kita kena tahu macam mana nak guna. And then ada setengah macam saya ada setengah student yang saya guna Google Classroom, senang untuk berinteraktif kat situ. So apa-apa you boleh tengok kat dalam Google Classroom, cikgu dah upload kat situ nota, modul, latihan, pasir paper, so tengok kat situ. Itulah kita kena maksudnya kena guna dan teknologi. Saya dapat sesuatu tau dekat sini Cikgu Syariah. Di mana kita pun faham bila kita nak convert kepada online classroom online class ni ataupun belajar secara online ni, so antara platform yang kita boleh pakai biasanya kalau macam cikgu sekolah dipakai Google Meet, tak silap lah. Kemudian kalau macam kita kalau yang sendiri boleh kita pakai Zoom dan sebagainya kan. Dan yang satu perkara yang saya tertarik bila Cikgu Syariah buat adalah cikgu gunakan Google Classroom untuk kita apply pembelajaran sebelum kelas, semasa kelas dengan selepas kelas. So maksudnya cikgu sebenarnya Cikgu Syariah ni dah, orang kata dah apply dah pun. Kan ada parents yang tanya, dia kata macam mana cikgu nak evaluate, macam mana cikgu nak nilai kefahaman anak saya ni. Ada parents yang tanya macam tu tau. So sebenarnya yang Cikgu Syariah buat ni adalah salah satu daripada teknik yang sesuai yang boleh diguna pakai untuk tutor-tutor apply dalam kelas masing-masing. So maksudnya tak adalah bila nak masuk kelas baru nak bagi bahan lah, baru nak explore, nak explain lah. So maksudnya macam dia terpaksa drag masa tu. Betul. Okay. Macam saya ada student tu just untuk saya hanya message dengan dia, hanya bagi tahu okay cikgu dah join kelas, so you boleh masuk. Tapi dengan berkaitan dengan modul, latihan, semua tu homework, so ujian dengan parent. So parent puan saya dah masukkan markah ujian untuk anak puan, so puan boleh tengok kat situ. So daripada situ apa-apa semuanya parents. So saya lebih suka macam tu. So engagement parents, student, so dia boleh tahu. So dari situ student and then parents tu sendiri boleh nampak macam mana kita mengajar anak dia, apa dia punya progress macam mana. Itu adalah salah satu yang penting lah Google Classroom tu. Okay. So kita semua sebagai pendidik so saya cakap pasal diri sendiri jugalah. So kalau kita tak tahu, kalau kita nak, orang kata macam kita nak upgrade kepada sesuatu benda yang kita tak pernah buat, so kita kena buat lah benda baru. Kita kena explore, kena ambil tahu apa caranya aku nak ke arah ini, apa caranya yang aku boleh improve kan daripada yang biasa, apa lagi yang aku boleh tambah baik supaya aku boleh mengajar lebih ramai pelajar, ramai lagi pelajar yang boleh dapat ilmu yang aku belajar selama ni. Okay, so poin yang pertama Cikgu Syariah cakap tentang teknologi. So sebagai pendidik, cara nak tarik minat pelajar adalah kita kena mahir dengan teknologi. So menarik poin cikgu yang pertama. So silakan cikgu, mungkin cikgu nak kongsikan poin yang kedua. Okay, yang poin kedua more kepada engagement dengan student lah. Kita nak tengok inspirasi dengan student, sebab online class ni dia ibaratnya ada wall kat tengah-tengah tu kan. So kita tak boleh nak nampak macam mana, sebab kadang-kadang student ni bila kelas kita suruh on camera, susah bagi dia nak on camera kan. Ada yang willing tu tak ada masalah, so yang tak willing tu yang kita nak kena tarik apa yang inspirasi dia. Okay, so kadang saya akan tanya nak bagi kelas tu fun juga, so saya akan tanya dari segi diorang punya hobi macam mana kan. Okay, so kadang-kadang saya mengajar ramai student lelaki. Okay, student perempuan bagi saya tak ada masalah. Student perempuan dia boleh adapt dengan situation ni.
Okay. Tapi kalau student lelaki ni kita kena jadi bukan jadi tutor lah juga. Tapi jangan gap dengan tutor dengan student tu kena ada. Tapi more kepada jadi macam kakak tanya dia. Okay, so saya kebanyakannya tanyalah apa hobi diorang, apa yang diorang buat. Okay, kelas cuti kelas sekarang ni apa yang you all buat. Okay, so saya minat anime, saya minat games. Okay, so saya secara tak langsung saya akan tanya. Okay, bila macam tu dari situ kita nak buat kelas tu jadi fun kan, inspirasi bagi diorang. Okay, so saya cikgu ada tengok juga ni cerita-cerita ni kan. Okay, macam mana nak tengok, so kita ambil, kita maksudnya kita masuk dunia dia, dalam masa sama kita ajak juga untuk dia masuk, jangan lupa kepada kelas tu, lesson tu. So kita kadang-kadang kita kata saya akan guna contoh daripada watak-watak cerita tu lah. Okay, macam contoh nak bagi dari segi perniagaan, kita kata nak sediakan prepare perniagaan, lokasi yang strategi. Okay, so try cari watak ataupun orang kata scene dalam cerita tu. Ataupun muzik. Saya tapi bezanya saya rasa tak ada beza dengan physical kelas sebab masa physical kelas pun ada student yang dia suka kelas perniagaan ni. Student tu dia suka dengar lagu masa mengajar. Masa saya ada pun. Okay, saya kata saya rasa macam mendatangkan masalah lah. Tapi dia kata, saya tak boleh lah cikgu kalau study, lagi-lagi perniagaan tak dengar lagu. Cikgu tak apa ke? Saya pun kata, okay kita cuba tengok macam mana progress awak tu macam mana. Tapi yang masalahnya sebab lagu yang dia suka tu lagu rap. So tak sesuai dengan jiwa kita. Jiwanya tu. Okay, tapi lama kelamaan tu saya boleh masuk. Boleh adapt. Okay. So dia and then sampai satu tahap kita boleh buat lagu menggunakan formula. Maksudnya macam mana nak ingatkan topik-topik ni, macam contoh gaya pengurusan. So macam mana nak buat? Buat lagu. Seronok lah kalau buat lagu. Cikgu ingat tak lagu dengan student tu? Sebab saya nak dengar. Nanti saya ingat balik macam mana. Tapi itulah saya kata kita kena pandai cari inspirasi sebabnya setiap student ni dia kan background environment pun berbeza. So kita tak boleh nak strict sangat. Kita ni cikgu so kena tu. Sebab apa? Kat sekolah kita tahu macam mana cikgu kat sekolah dengan student. So takkanlah datang tuition pun serius saja. Masuk kelas, okay, hari ni kita belajar bla 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 bla. So tak boleh lah, kita kena buat bagi student tu fun. Lagi-lagi online kelas ni macam mana. Okay, saya sebenarnya seronok bila cikgu cakap tentang inspirasi ni. Dia sebenarnya bercakap tentang bonding, betul cikgu? Betul. Dia bercakap tentang bonding macam mana kita nak create engagement. Sebenarnya engagement kita dengan student kita dalam kelas sebenarnya datang before masuk kelas. So sebelum kita masuk dalam kelas untuk kita bertemu muka dan mengajar konten apa yang kita nak sampaikan dengan student, sebelum tu lagi dah start engagement, bonding dengan student, dengan parents, semua dah start. So saya tertarik bila Cikgu Syariah dia highlightkan tentang kita nak tarik dia masuk belajar dengan kita. So kita kena masuk dalam dunia dia dulu. Betul. So benda ni dia banyak kali dah Coach Muhammad Noor, Coach Amir selalu highlightkan bila dia bercakap tentang nak engage dengan student ni, dia tidak semudah dalam kelas say hi bye tak semudah itu. Tapi apa yang kita boleh buat adalah dia sebenarnya bila kita main dengan human kan, bila kita main dengan manusia, dia kena touch from the heart. Kita ada audience kita. Hai Ilham. Assalamualaikum Cikgu Hakim dan Cikgu Syariah. Waalaikumsalam. Ilham apa khabar? Okay. So insyaAllah hari ni menarik topik hari ni kan, betul? So hari ni kita nak tarik minat pelajar untuk sama-sama belajar secara online. So kita kongsikan point daripada Cikgu Syariah. So sekarang kita dah masuk point yang kedua, iaitu inspiration ataupun kita nak create bonding sesama pendidik ataupun tutor dan juga sesama student dia. So kita pun faham lah cikgu kan. Student ni kan kalau kat rumah kan dia banyak sangat masalah dia kan cikgu kan. Betul. Dia banyak masalah, banyak isu dengan parent ataupun dengan adik-beradik. So dia macam tak ada tempat nak meluah. Nak buat dengan member asyik membahan. So dia macam
macam mana nak sampaikan perasaan tu kan. So salah satunya sebagai pendidik sebagai cikgu ni untuk masuklah dalam dunia dia, untuk dengarkan apa masalah dia. Orang kata ambil lah masa dalam lebih kurang 5 ke 10 minit untuk sama-sama melalui apa yang dirasa. Betul. So kan, so sila cikgu, ada apa-apa cikgu nak tambah? Dia macam ni lah, macam yang cikgu Hakim kata lah, bonding tu kan sebelum, selepas kan. So saya kadang-kadang sebab saya rapat juga dengan orang kata dengan adik yang bongsu tu kan. So bila kita pun try buat macam tu dengan student kan. So bila sampai nak habis SPM, maksudnya kelas terakhir tu dia akan jadi macam, bila kita terlalu bonding sangat, so kelas terakhir tu dia rasa macam satu momen yang kalau boleh tak nak. Sedih lah. Sedih lah. So kadang-kadang kata, ini yang tak nak ni rapat sangat ni, sebab bila rapat, so dia rasa macam rasa macam sedih lah, sebabnya lepas ni dah tak ada dah nak mengajar ni kan, nanti kan. So ada yang kelas yang student yang online kelas, maksudnya saya tak pernah jumpa. Maksudnya memang online kelas dari awal sampai habis SPM. Memang so walaupun tak jumpa, tapi sebab student tu jenis yang sangat bagus, so dia kadang-kadang saya pun boleh tahu dia ada masalah, and then kadang-kadang dia pun boleh tahu kita ni ada masalah bila kita kita dah ada engagement yang bagus dengan dia. So kadang-kadang dia kata, cikgu okey ke tak ni? So dia kadang-kadang student waktu saya kata walaupun kita tak jumpa secara fizikal, kita jumpa secara kamera ni, alam maya ni, kita boleh nampak kalau kita ada engagement dengan student tu. So student maksudnya tutor ni bukan sekadar mengajar je lah, dia kena create something yang jadi yang student ni boleh buat kita macam bukan setakat tutor lah. Yes, betul. So thank you Ilham share tips hari ni, boleh guna juga untuk tarik minat audience ni. So Ilham boleh juga try untuk masa-masa live. Ilham ni dia bagus tau, dia banyak share. Dia baru umur berapa? 11-12 tahun, tapi dia punya semangat untuk berkongsi apa yang dia dapat dikongsi. Maksudnya benda tu dia stay lama tau dalam fikiran dia. Apa lagi aku nak bantu kawan-kawan aku. So dia macam dah sampai level lain macam lah Ilham ni dah. Okay. So orang kata bonding tu penting lah, sebab kita kalau dalam company pun kan, sebab cikgu bekerja dalam company kan. So bila dalam syarikat, dalam perniagaan ni pun kita akan rasa best berada dalam suasana perniagaan ataupun suasana tempat kerja yang bos yang sangat menjaga tentang kebajikan kita. You apa khabar hari ni? Hari ni ada ni ke kan? So dia macam bertanya, kalau tak bertanya secara direct pun mungkin secara tak langsung lah, mungkin dia panggil maksudnya macam tengah bersembang-sembang ke ni, so dia tanya khabar. So hari ni buat apa you guys? So maksudnya kita nak create engagement ni bermula dari hati ke hati lah. Kita tarik hati orang tu kan. Okay, so menarik cikgu. So okay ke kita pergi ke point yang ketiga? Macam mana kita nak tarik minat pelajar ni untuk belajar secara online? Silakan cikgu. Okay, so yang ketiga, kita dah macam contoh, kita dah mahir guna teknologi, and then kita dah ada bonding dengan student. Tapi yang ketiga ni, dia mau macam mana kita nak buat kelas, semasa kelas tu lah kita kata, semasa kelas tu jadi fun, jadi interaktif. So kita kena selain daripada kita guna buku teks je, baca belah, kita buat huraian, so student pun dia akan rasa boring. Kalau kelas 2 jam, kalau kelas 2 jam asyik explaining je, lama-lama cikgu boring lah. So kita pun boleh nampak student tu boring. So kalau kita dah nampak macam level dia dah macam menurun tu, kita boleh tukar kepada macam contoh kita selitkan juga lepas kita explaining, macam mana kita nak tahu student tu faham. Kalau kita tanya, faham? Memang dia orang akan jawab faham. Tapi nak tahu macam mana nak faham, saya jenis macam tu. Ajar sikit, test. So test tu tak adalah test yang okay hari ni ada ujian. Tak adalah. Cumanya kita selitkan dengan quizy ke, word wall ke, ataupun Kahoot ke, kita buat macam puzzle ke.
Kan dalam kelas tu, so kita bagi real time punya. Bukannya sebagai homework, okay you ni cikgu bagi link, you all boleh buat kat rumah nanti. Tak, kita bagi masa tu juga kan real time punya. Okay, so dia berjawab, bila dia jawab, okay dari situ kita boleh nampak student ni faham ke tidak sebenarnya apa yang kita ajar. Ataupun kita letak previous punya topik. Dia selalunya kalau student kan, bila dia tengok real time punya, sebabnya ada masa kan, okay. So dia akan rasa macam okay, kena faham betul-betul ni sebab nanti cikgu Syariah akan test aku. So dari situ faham. Sebab saya jenis selagi student tu tak faham, kita tak akan pergi kepada next punya topik. Sebabnya topik tu dia akan berkait. So kalau kita tak settle yang minor punya problem ni, so kita drag, so dia akan jadi major punya problem. So student tu memang tak akan faham apa yang kita ajar. So better kita slow, maksudnya kita slow tapi kita selitkanlah explain, lepas tu interaktif punya games apa semua. Lepas tu kalau dah faham baru kita masuk next topik punya. Okay, faham. So cikgu, saya nak tanya satu benda cikgu. Macam mana ataupun apa mungkin antara banyak-banyak aktiviti yang cikgu buat kalau macam cikgu sendiri, cikgu mengajar ekonomi dengan perniagaan, which is kita faham ini adalah subjek teori. So subjek teori, so apa antara aktiviti ataupun mungkin cikgu boleh highlightkan satu sahaja aktiviti yang student paling suka buat sama-sama dalam kelas tu masa online. Okay, macam cikgu katalah sebabnya subjek ni subjek teori yang mana kebanyakannya kena jawab berdasarkan, ialah karangan kita katakan kan. Okay. Betul. So saya akan buat macam quizy lah, more kepada quizy yang mana guna apa ni, kita type soalan and then masukkan dalam tu, tapi saya ada ubah kepada quizy yang berbentuk puzzle yang diorang kena cantum-cantumkan. Tapi yang tu saya tak adalah cari yang jawapan yang panjang. Tak, jawapan yang more kepada fakta. Tanya soalan, fakta. Jawapannya terus fakta. Macam contoh, kita katalah dasar fiskal ni macam mana kita nak kurangkan masalah inflasi. Okay, so jawapan dia cukai. So student tu kena cari puzzle. Kita match kan. Dia memang kalau ikutkan student yang dah level besar, level dewasa ni dia macam tak berapa minat, tapi saya akan guna kepada student yang macam kita nampak, sebabnya setiap level student dia berbeza kan. Okay, ada student yang dia dah memang boleh absorb sangat ilmu ni, dia tak berapa minat benda tu. So saya tak akan go macam tu. So saya akan guna cara ni untuk student yang susah sikit nak faham, tapi dengan cara apa yang membuatkan dia faham, cepat faham. So saya akan guna yang quiz itu. Kalau yang more kepada yang tak minat benda tu, so saya akan pergi kepada quiz, kata apa ni, quick punya revision. Quick punya revision ni more kepada quiz lah, quiz punya. Okay, so saya banyak kepada yang tu saya banyak kepada kata apa ni, bukan visual. Saya akan tanya, okay, contoh Ikmal, okay, macam mana kalau negara A ni mengalami benda-benda macam ni, okay, so apa yang Ikmal akan buat sebagai government? Ikmal mentadbir kerajaan, so apa Ikmal, decision yang Ikmal buat? Okay, so kita yang tu pada level yang tinggi sikit lah, aras tinggi. So, okay. Faham, menarik lah. So Ilham cakap menarik. Saya tertarik yang ni part puzzle tu. Oh, kalau best ni kalau masuk kelas cikgu Syariah ni main puzzle guys, belajar belajar ekonomi, belajar perniagaan. Saya gitu faham kan, subjek-subjek teori ni dia macam kena explanation. Kita faham, dia macam ni dah faham boleh jawab apa kita panggil bukan karangan lah, maksudnya macam dia banyak subjektif. Subjektif betul. So ada subjektif, lepas tu baru boleh dapat markah. Yang saya faham cikgu, kalau ekonomi dia strict sikit dari bab markah, betul tak cikgu? Betul. Yang tu yang sebab tu kalau macam aktiviti ni
perniagaan boleh sebab dia perniagaan dia dari segi strict markah tu tak sangat. Kalau ekonomi ni dia strict sikit. So dia kena aktiviti yang membuatkan student tu berfikir. Kiranya. Betul. Okay, faham. Alright, so Ilhan cakap menarik-menarik. So menarik tu Ilhan bolehlah try buat puzzle dalam kelas, buat puzzle masa buat live kan. Nanti share link Cikgu Waki pun nak join juga ni. Okay, so Ilhan cakap Cikgu Syarah ni cikgu akaun juga ke? Cikgu, betul ke? Cikgu boleh belajar akaun juga ke? Tak boleh. Saya dah cuba belajar, memang tak boleh. Itu yang salah satu salah satu sebab saya berhenti kerja kat lawyer firm, sebabnya kena buat account. Okay, faham. So dekat sini macam sebelum ni pun sebelum ni saya pernah tanya Cikgu Syariah tau. So Cikgu Syariah, sebab saya, Cikgu Hakim pun masih mencari juga tutor-tutor yang mengajar subjek prinsip account. So kalau ada bolehlah, tolong PM saya untuk kita orang kata macam bersua muka. So macam Cikgu Syariah sendiri, effort dia apa tau guys? Effort dia pergi belajar dengan orang lain tau. Belajar dengan tutor lain. So maksudnya dia bukan saja tutor yang semata-mata nak sampaikan ilmu, tak. Tapi dia ada usaha untuk belajar daripada orang dan dengan niat untuk disampaikan juga ilmu tu kepada orang lain juga. So maksudnya dia punya effort tu macam luar biasa lah cikgu. So saya pun tak pernah buat macam tu tau cikgu. Dia sebabnya sebab nak try ajar student kan. Okay, daripada sebab bagi saya kita memang boleh mengajar semua subjek. Okay, tapi bila dia akan jadi masalah bila student yang biasa-biasa ni faham. Okay, tapi kalau student yang luar biasa, so dia akan pertanyaan dia tu luar daripada apa yang kita advance lagi punya. So dia akan jadi masalah pula. Itu yang saya kata, itu yang saya ambil decision belajar dengan cikgu lain juga. Tapi disebabkan bukan sebab cikgu tu tak pandai ke ataupun saya tak boleh nak masuk ke dengan akaun, tapi sebab kekangan masa. Sebab saya pun masa tu memang jadual sangat padat, so memang tak ada masa. Kesian kat cikgu tu. Cikgu boleh tak kita buat lain-lain, saya boleh jadi macam student. Sikit-sikit nak cancel kelas, sikit-sikit nak cancel kelas sebabnya saya tak ada masa. So kadang-kadang dengan student ni kan, kita dah janji macam ni, tiba-tiba sebab online kelas kan, so kita pun kena fleksibel juga dari segi masa tu kan. Cikgu boleh tak saya nak buat pukul ada tu minta dengan saya, cikgu boleh tak kita buat kelas pukul 11 malam. Request pula request pula. Saya kata awak tak apa, pukul 3 pagi tak tidur lagi. Cikgu pukul 11 tu dia dah macam berada di awang-awangan dah. Kayangan dah tu tak ada dah. Masa tu dia kalau paling lambat pun 10.30 lah kita boleh kata kan. Dalam pukul 9 kita dah penat dah otaknya. Okay, so saya seronok lah bila Cikgu Syariah share orang kata macam pengalaman sendiri berhadapan dengan student-student kan. Okay, so kita ada hai Cikgu Biha, hai Assalamualaikum Cikgu Hakim dan Cikgu Syariah. Waalaikumsalam Cikgu Biha. Thank you join juga live petang tau. Pukul 1 petang. Alright, so orang kata, so saya recap balik lah yang kita dah kongsikan tadi, apa antara 3 tip menarik untuk kita, apa tip yang kita boleh gunakan untuk menarik minat pelajar untuk belajar secara online. So kita faham dengan keadaan sekarang ni, yang kita lockdown apa semua ni kan, dan ramai je sebenarnya yang pelajar-pelajar dan juga ibu bapa yang tak boleh adapt lagi dengan situasi macam ni. So Cikgu Syariah kongsikan ada 3 tips untuk attract minat pelajar ni. So yang pertama, kita kena adapt dan kita kena mahir menggunakan teknologi guys. So siapa lagi yang tak mahir lagi nak gunakan teknologi, nak buat online classes, saya tak pandai lagi lah macam mana nak convert bahan-bahan secara offline nak pergi ke online, jangan risau, boleh PM dekat Tutor Professional Malaysia. Kita ada Coach Amir. So Coach Amir memang nak bantu para tutor untuk upgrade jadi online tutor. So jom boleh PM dekat Tutor Professional Malaysia. Okay. So yang kedua, Cikgu Syariah ada highlight tentang inspirasi ataupun create bonding dengan pelajar.
So ini antara poin yang saya sangat suka lah bila cakap tentang heart to heart, dia sentuh diri pelajar kan. So itu yang kedua, inspirasi ataupun bonding. Dan yang ketiga, Cikgu Syariah highlight kan, kita sebagai tutor kena upgrade dan kena jadikan kita punya pengajaran ni lebih interaktif. Interaktif macam mana? Kita kena masukkanlah elemen-elemen yang best, elemen-elemen yang dekat dengan student. So tak adalah student ni rasa macam masuk kelas kita je, dah tahu dah cikgu nak ajar apa. Dah tahu dah. Dia macam tak ada momen yang dia contoh macam student saya sebelum ni kan, dia ada majlis tahlil. So dia ada banyak lah event dia. Lepas tu dia dah minta maaf, siap-siap cikgu saya minta maaf saya tak dapat join apa semua. So kita pun okay, tak apa je. Tiba-tiba saya nampak nama dia, plup, Iqbal. So maksudnya, so nak cakap dengan dia, nak cakap dia dekat sini adalah macam mana kita nak create kelas kita supaya ada momen macam tu. Dia rasa macam tak boleh lah miss kelas cikgu, saya nak join juga. Macam mana kita nak jadikan kelas kita yang macam tu. So orang kata macam it's a process lah. Okay, so kita kena pelan-pelan. Okay, so Cikgu Syariah mungkin ada kata-kata akhir cikgu nak sampaikan ke? Okay, so last kali bagi saya kita kena sentiasa remind. Dia student ni online kelas kan, online macam SPM pun kita tak tahu, kita unknown lagi sama ada macam biasa ataupun macam last year bulan depan pula tahun depan ke kan. Okay, so kita sentiasa remind kepada student dia punya goals lah, apa yang dia nak. SPM ni akan membawa dia pergi mana, dengan SPM kalau bad result macam mana, good result macam mana. So kita sentiasa remind kepada student goals dia lah supaya dia tak down. Kadang-kadang dia dengan parents pun tak belajar ke apa semua kan. So dia akan rasa macam tension, down kan. Okay. So dia setiap level macam mana pun, level pandai ke, level tak pandai ke, benda ni dia akan hadap juga. Maksudnya dia akan down juga. So kat sini kita sebagai tutor kena sentiasa remind dia. Tapi janganlah remind SPM ni penting. Kita remind dalam keadaan yang fun, kita kata. Orang kata jangan remind membebel lah. Betul, jangan remind membebel. Sebab dia orang student ni, lagi-lagi saya ramai student lelaki kan. Jadi kalau boleh dengan mak dia pun dah kena bebel, takkan dengan cikgu pun nak kena bebel kan. So saya selalu lah bagi kita buat dalam jenaka, lawak jenaka. Faham? Okay, so menarik. So Cikgu Hakim, saya harap semoga perkongsian hari ni memberi manfaat walaupun dah terlebih dah 42 minit. Alamak, kena buat cicit 40 minit ni bukan 30 minit ni. Okay, so semoga audience kita, subscriber kita dapat sesuatu daripada perkongsian petang ni. InsyaAllah. Thank you Cikgu Syariah sudi bersama-sama dengan saya berkongsi. Okay, so hadir rezeki, kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Alright, okay, so thank you kepada yang sudi join live kita petang ini. InsyaAllah jumpa lagi. Okay, bye-bye. Salam PKP, salam lockdown. Okay, so thank you. Bye. Assalamualaikum.